Angin sepoi-sepoi bahasa bertiup lembut, menyelinap di antara jambangan bunga putih bersih yang disusun di sepanjang laluan menuju ke sebuah banglo mewah. Di dalam halaman yang luas, bisikan suara orang ramai bergaul dengan bau kemenyan yang ringan, mewujudkan suasana yang hikmat tetapi juga berat. Semua orang memakai baju hitam atau pakaian berwarna gelap, bergerak senyap di sekitar ruang yang dihiasi baldu. Sepanduk besar yang tertera ucapan takziah dan potret peringatan Tuan Iskandar Shah diletakkan dengan penuh hormat di tengah-tengah. Di bawah potret itu terdapat banyak kalungan bunga berserta kad ucapan yang menyatakan rasa simpati. Majlis pengebumian Tuan Iskandar Shah menarik ramai orang untuk memberi penghormatan terakhir. Di dalam dan di luar rumah, kelihatan banyak wajah terkenal dari dunia media, rakan niaga yang berpengaruh, serta beberapa selebriti yang sesekali menjeling sekeliling. Walaupun semuanya menunjukkan riak wajah yang serius, kebanyakan mereka tidak dapat menyembunyikan pandangan ingin tahu ke setiap sudut banglo itu, seolah-olah mencari jejak berkaitan harta pusaka besar yang ditinggalkan oleh si mati. Keluarga Tuan Iskandar duduk berbaris dengan serius, istrinya dengan wajah dingin, matanya memancarkan kesedihan tetapi tegang. Puan Aisyah mengelak daripada berkomunikasi, hanya sesekali mengangguk sebagai balasan kepada tetamu. Di sebelahnya ialah beberapa orang anak lelaki dan perempuan yang sudah dewasa, berpakaian segak. Beberapa orang sepupu berdiri berselerak, semuanya menunjukkan rasa duka cita. Tetapi melalui bisikan yang kadang-kadang kedengaran, jelas sekali sebahagian besar mereka lebih mengambil berat tentang perebutan harta pusaka daripada menguruskan majlis. Berdekatan, beberapa wartawan tabloid sedang bersiap sedia untuk menangkap sebarang maklumat sensasi. Orang ramai keluar masuk tanpa henti. Ada yang senyap menyalakan colok, ada yang keliru berdiri di satu sudut. Musik irama pengebumian yang perlahan dan sayu bergema dari pembesar suara yang diletakkan dengan kemas di Dewan Utama, menambahkan lagi kesuraman suasana. Segalanya memancarkan kemewahan palsu di sebalik wajah-wajah tegang yang jarang sekali santai. Tiba-tiba, di sepanjang jalan menuju ke banglo, ketika pengawal keselamatan leka mengarahkan kereta tetamu masuk, satu susuk tubuh kecil menyelinap masuk melalui pintu pagar tanpa disedari sesiapa. Ia adalah seorang budak lelaki kurus, rambutnya kerinting dan kusut, pakaiannya lusuh dan kasutnya yang berdebu merah mempunyai kesan koyak yang jelas. Dia berjalan sangat perlahan, memegang dengan cermat seorang bayi dalam dakapannya. Pada mulanya, hampir tiada siapa yang perasan kehadirannya kerana mereka sibuk dengan fikiran masing-masing pada hari pengebumian itu. Namun, apabila budak lelaki itu melangkah lebih dalam, melepasi barisan tetamu, pandangan ingin tahu mula tertumpu kepada dua susuk tubuh kecil itu. Laluan itu tiba-tiba menjadi senyap, kerana semua orang terkejut. Sebuah majelis pengebumian mewah tiba-tiba didatangi seorang budak lelaki miskin yang menggendong seorang bayi. Ada yang mengerutkan dahi dengan tidak senang, ada yang berbisik, apa yang sedang berlaku ini? Ada yang mencebik, mungkin datang untuk meminta sedekah atau saudara jauh agaknya. Suasana masih terkawal kerana ramai tetamu berfikir seseorang akan menghalau budak itu tidak lama lagi. Walaupun begitu, budak lelaki itu terus melangkah ke hadapan, matanya menunjukkan ketegasan. Dia menggendong seorang bayi berusia lebih kurang setahun, dengan wajah naif dan tubuh kurus seperti abangnya yang mendukungnya. Bayi itu kelihatan letih, seolah-olah baru melalui perjalanan yang jauh. Apabila tiba di pintu besar menuju ke Dewan Utama, budak lelaki itu tiba-tiba berhenti, mendongak memandang potret hitam putih Tuan Iskandar yang diletakkan di hadapan. Dia tidak terus melutut atau menunduk hormat seperti orang lain. Dia hanya berdiri diam, matanya bergenang, tetapi penuh keazaman.
Orang di sekeliling mula berbisik dengan lebih kuat. Beberapa orang kaki tangan cuba melangkah ke hadapan untuk memintanya pergi. Tetapi sebelum mereka sempat berbuat demikian, budak lelaki itu menarik nafas dalam-dalam. Suaranya bergetar tetapi jelas dalam ruang yang semakin senyap. "Saya minta maaf kerana datang lambat," katanya, "tetapi saya datang untuk menuntut keadilan bagi bayi ini. Dia adalah darah daging Tuan Iskandar Shah." Serta-merta, seluruh orang ramai seolah-olah terhenti bernafas. Pandangan terkejut tertumpu kepada budak lelaki itu. Ada yang tidak percaya dengan apa yang didengar, ada yang tersenyum sinis, ada yang menunduk dan berbisik. "Apa? Dia kata bayi itu anak Tuan Iskandar?" Bisikan tersebar dengan cepat, manakala di pihak keluarga, riak wajah isteri Tuan Iskandar dan anak-anaknya serta-merta berubah. Puan Aisyah mengerutkan dahi, tangannya menggeletar, manakala anak lelaki sulungnya Farid, mukanya merah padam. Apa yang dia merepek nih? Bayi di tangan budak lelaki itu tiba-tiba menangis kuat. Mungkin karena takut dengan ramai orang asing di sekelilingnya, budak itu kelam kabut memujuknya, suaranya merendah. "Diam, jangan menangis, semuanya akan baik-baik saja." Kemudian dia mengangkat matanya memandang terus kepada istri dan anak-anak Tuan Iskandar. "Kami tidak mahu membuat kecoh, tetapi bayi ini mesti diiktiraf. Saya juga ada bukti, bukan datang ke sini untuk menipu." Beberapa orang tetamu mula menunjukkan rasa jijik atau tersenyum sinis. "Kecil-kecil dah pandai buat drama nak rebut harta? Budak comot, kau nak aku panggil polis ke?" Suara-suara tidak puas hati bergema. Suasana seolah-olah akan meletup jika tidak kerana kemunculan seorang lelaki pertengahan umur yang memakai sut hitam. Dengan wajah serius, dialah peguam keluarga. Dia mengangkat tangan memberi isyarat supaya semua orang diam, kemudian berpaling kepada budak lelaki itu. Suaranya dingin. "Kamu siapa? Kamu tahu tak ini majlis pengebumian siapa? Kamu tahu tak membuat tuduhan palsu adalah satu jenayah besar?" Budak lelaki itu mengetap bibir, mengangkat kepala sambil memeluk bayi itu erat ke dadanya. Jelas dia sedang menggeletar, tetapi tetap cuba untuk tidak berundur. "Saya tahu," jawabnya. "Saya sangat menghormati Tuan Iskandar dan dia pernah menyelamatkan nyawa saya sekali. Sekarang saya kembali untuk melakukan satu-satunya perkara yang dia tidak sempat lakukan, yaitu menuntut hak untuk bayi ini hidup dengan maruah." Beberapa orang anak Tuan Iskandar bangun berdiri, mata mereka tajam seketika, kemarahan mereka meletus. Istrinya tidak berkata apa-apa, hanya memandang bayi merah itu dengan pandangan yang rumit. Mungkin dia sedang mempertimbangkan bagaimana untuk menangani kemunculan yang tidak dijangka ini, kerana dia sendiri tidak menyangka hari pengebumian suaminya akan menjadi begitu kecoh. "Hak untuk hidup dengan maruah." Satu suara wanita kedengaran dari belakang. Itulah anak perempuan bongsu Tuan Iskandar, berusia dalam lingkungan 20-an, berpakaian moden dengan rantai mutiara. Dia memandang budak lelaki itu dengan hina. "Hei budak, kau tak takut mati ke? Berani kau fitnah ayah aku di tengah-tengah pengebumiannya. Kalau nak minta duit, cari tempat lain." "Saya tak perlukan duit." Suara budak itu tegas tetapi serak, matanya sekali lagi bergenang. "Saya hanya mahu dia mengiktiraf anak kandungnya sendiri. Ada perkara yang pernah dia janjikan tetapi tidak sempat dilakukan." Jawapan ringkas itu membuatkan orang ramai semakin riuh. Beberapa tetamu yang ingin tahu berkerumun untuk melihat drama. Ada yang berpaling dan berbisik, "Memang majlis pengebumian yang huru-hara. Dengar kata Tuan Iskandar kaya raya, takkanlah dia ada anak luar nikah?" Yang lain menggelengkan kepala. "Tak percaya aku, budak tu nampak macam budak jalanan. Apa kaitan dia dengan Tuan Iskandar?" Sementara itu, peguam itu menunduk berbincang dengan beberapa ahli keluarga. Puan Aisyah sekilas memandang ke arah pintu, di mana barisan wartawan sedang bersemangat menghalangkan lensa kamera mereka. Jika perkara ini menjadi besar, pastinya maruah keluarga akan terjejas. Dia bersuara perlahan, seolah-olah mau semua orang bertenang buat sementara waktu.
Namun, kemarahan masih meluap-luap dalam diri beberapa orang anaknya. Mereka tidak dapat menerima seorang budak gelandangan masuk ke majelis penting dan secara tidak langsung menuntut pengiktirafan anak. Suasana kini begitu tegang sehinggakan satu lagi perkataan boleh mencetuskan pertengkaran hebat. Dalam keadaan itu, peguam itu melangkah mendekati budak lelaki tersebut, merendahkan suaranya dengan nada mengancam. "Budak, fahamlah, ini bukan tempat untuk mereka-reka cerita. Jika tiada bukti, kata-kata kamu boleh dianggap sebagai fitnah. Kamu tahu akibatnya." Budak lelaki itu sekilas memandang bayi yang menyandarkan kepala ke dadanya, lalu menjawab, "Saya tahu dan saya ada bukti yang cukup, walaupun sekarang saya belum boleh tunjukkan semuanya, tapi tolong jangan paksa saya pergi karena saya sudah berjanji dengan dia." Kata-kata itu sampai ke telinga orang ramai, menyebabkan bisikan semakin kuat. Menggelikan, dia sedang berlakon agaknya, cemuhan bertubi-tubi datang. Namun, di tengah-tengah kepungan itu, budak lelaki itu tetap mempamerkan pandangan yang anehnya tabah. Dia tidak berganjak, walaupun tubuh kecilnya dikelilingi oleh begitu banyak pandangan hina, marah, atau sekadar rasa ingin tahu yang dingin. "Siapa nama kamu?" Peguam itu hampir membentak, mengulangi soalan asalnya. "Jawab." Budak lelaki itu mengetap bibir lama, seolah-olah menahan emosi yang meluap-luap. Dia menarik nafas lalu bersuara, perlahan tetapi tegas. "Saya anak yatim piatu yang pernah dibantu oleh Tuan Iskandar Shah. Saya akan ceritakan semuanya, asalkan semua orang sudi mendengar." Selesai berkata, dia menunjukkan badan, matanya tidak lepas dari potret peringatan. Bingkai gambar hitam putih itu jelas menunjukkan wajah seorang lelaki berusia 50-an, dengan aura berwibawa tetapi sukar diteka. Mungkin tidak ramai yang tahu bahwa dia pernah menabur budi kepada budak miskin ini. Segalanya masih kabur, sehinggalah tangisan bayi itu bergema lagi, memecah kesunyian sementara. Sebelum sesiapa sempat bertindak, budak lelaki itu memeluk bayi itu lebih erat, meletakkan dahinya di dahi bayi itu untuk memujuk. Pemandangan itu membuatkan beberapa orang tersentuh, walaupun masih penuh keraguan. Kemudian, di tengah-tengah suasana yang penuh ketegangan itu, dia mengulangi, "Bayi ini anak kandung Tuan Iskandar. Saya datang untuk melindunginya." Pengesahan yang tegas itu membuatkan wajah-wajah di sekelilingnya berubah serta-merta. Anak lelaki sulung Tuan Iskandar, Farid, meluru ke hadapan, tetapi Puan Aisyah cepat-cepat menahannya, suaranya perlahan tetapi tegas. "Jangan buat kecoh, kita di majelis pengebumian, jaga maruah." Pandangan matanya yang rumit menunjukkan keraguan. Walaupun marah, dia tidak mahu berlaku pergaduhan di tengah-tengah majelis yang ramai orang. Suasana menjadi sangat menyesakan. Melihat ekspresi yang bergelora, semua orang faham majelis pengebumian ini sukar untuk berjalan dengan aman. Dan kemudian, dalam sekelip mata, kata-kata budak lelaki itu bergema sekali lagi, seolah-olah mengesahkan keazamannya. "Saya tidak mereka-reka cerita. Dia pernah selamatkan saya, beri saya peluang untuk hidup. Sekarang saya membalas budinya. Tolong jangan halang saya." Kata-kata itu menghentikan segala kebisingan buat seketika. Orang ramai saling berpandangan, malah tidak dapat berkata-kata. Tiada siapa yang tahu kebenarannya, tetapi semua orang dapat merasakan satu peristiwa baru sahaja bermula, dan masa depan bayi dalam dakapan budak itu akan mencetuskan gelombang yang lebih dahsyat. Hanya pegawai itu dengan wajah dingin memandangnya tajam, lalu berkata dengan tegas, "Baiklah, jika kamu ada bukti, sila kemukakan. Jika tidak, kami akan meminta pihak berkuasa campur tangan." Di hadapan keranda si mati, gambar hitam putih itu tetap diam memerhati. Di tengah-tengah orang ramai yang sesak nafas, budak lelaki itu meletakkan sebelah tangan menutupi telinga bayi itu, manakala tangan yang sebelah lagi memegangnya erat. Pada saat segala-galanya memuncak, dia hanya berkata ringkas, "Saya akan buktikannya, tetapi mungkin ini baru permulaan."
Pertengkaran itu reda seketika selepas budak lelaki itu dengan lantang mengisytiharkan akan membuktikan segalanya. Suasana kini begitu menyesakkan sehingga sukar untuk bernafas. Puan Aisyah dengan wajah yang penuh pertentangan memberi isyarat kepada ahli keluarga untuk membawa tetamu ke ruang rehat bagi mengelakkan orang ramai terus membuat bising dan mengganggu upacara pengembumian. Beberapa orang pengawal ditugaskan untuk berdiri di pintu, menghalang wartawan yang tidak sabar-sabar mau merakam detik-detik sensasi. Budak lelaki itu masih berdiri di situ, memeluk erat bayi kecil itu, peluh membasahi dahinya yang kurus. Sukar untuk mengetahui sama ada dia takut atau bertekad, kerana matanya yang hampir menangis juga memancarkan keazaman. Seseorang melangkah ke hadapan untuk menheretnya keluar, tetapi satu suara wanita berkata perlahan, "Tunggu sekejap." Itulah istri Tuan Iskandar. Wanita itu kini kelihatan sedikit lebih tenang, seolah-olah mau mendengar jawaban secara langsung daripada terus membuat bising di tengah-tengah orang ramai. Dia memandang sekeliling lalu berkata kepada budak lelaki itu, suaranya sedikit bergetar, "Masuk ke dalam, saya mau dengar apa cerita kamu, tetapi ingat, jangan sebarkan lagi cerita rekaan." Budak lelaki itu mengangguk, kedua-dua tangannya masih memegang bayi yang sedang merengek. Apabila dia mengikut wanita itu masuk ke dalam sebuah bilik tertutup, beberapa orang anak Tuan Iskandar juga mau mengikut. Namun, Puan Aisyah melambaikan tangan, memberi isyarat hanya peguam dan seorang anak lelakinya untuk tinggal. Yang lain diminta menunggu di luar. Satu sempadan tidak rasmi telah ditetapkan. Mungkin dia mau mengawal cerita itu dan mengelakkan keadaan menjadi lebih tegang. Bilik itu asalnya adalah sebuah ruang tamu kecil yang terletak di belakang Dewan Utama, dihias ringkas dengan set sofa berwarna kelabu lembut. Apabila semua orang duduk, bayi di tangan budak lelaki itu menangis lagi. Dadanya berombak kerana keletihan. Dia meletakkan bayi itu di atas ribanya dan menepuk-nepuknya perlahan sambil berbisik memujuk. Kemudian, dia mengangkat muka, matanya bertemu dengan istri Tuan Iskandar. Wanita itu juga memandangnya dengan teliti. "Kamu," kata Tuan Iskandar, "pernah menyelamatkan nyawa kamu." Dia memulakan dengan suara yang tersekat-sekat. "Jadi, siapa kamu? Kenapa kamu bawa bayi ini ke sini dan menuntut pengiktirafan darah daging di tengah-tengah majelis pengebumian?" Hati budak lelaki itu seakan-akan diremas. Dia menggigit bibir, perlahan-lahan menjawab, "Nama saya Amir. Saya anak yatim piatu, pernah hidup merempat di kawasan Setinggan. Kira-kira 2 tahun lalu, Tuan Iskandar datang ke sana untuk membuat kerja amal. Dialah yang menyelamatkan saya daripada sekumpulan samseng. Selepas itu, saya dihantar ke pusat jagaan kanak-kanak. Sebenarnya saya tidak banyak bertemu dengannya lagi, tetapi dalam satu-satunya kali dia melawat pusat itu, dia telah membuat satu janji yang saya sentiasa ingat." "Janji apa?" Peguam itu menyampuk dengan nada ragu-ragu. Amir menelan air liur. Dia pernah berkata, jika suatu hari nanti saya memerlukan bantuan segera, dia tidak akan berpaling tadah. Dan dia juga berkata, dia mempunyai satu beban yang menghantuinya. Walaupun dia tidak pernah mendedahkannya secara terperinci, saya dapat merasakan ia ada kaitan dengan bayi ini. Mendengar itu, anak lelaki sulungnya, Farid, tersenyum sinis dan berkata, "Bunyinya menggelikan. Ayah saya tidak pernah menyebut tentang mana-mana anak lain selain kami. Kamu mungkin tidak tahu orangnya bagaimana." "Tuan, saya tidak tahu bagaimana dia dengan semua orang, tetapi bagi saya, dia adalah seorang penyelamat," jawab Amir, coba bertenang. "Seorang penyelamat yang bukan hanya memberi saya sedikit uang, tetapi juga menggalakkan saya untuk bersekolah dan keluar dari kehidupan jalanan. Dia berjanji akan kembali tidak lama lagi, tetapi dia tidak sempat datang." Puan Aisyah meletakkan tangan di dadanya, coba menenangkan rasa terkejut. Di sudut matanya terlintas sedikit penyesalan atau kesedihan, tetapi ia cepat hilang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang lebih tenang, "Jadi, dari mana kamu dapat bayi ini? Kamu faham akibatnya jika ini tidak benar?"
Amir mengangguk, suaranya merendah. Bayi ini bernama Intan. Ibunya pernah bekerja sebagai pembantu rumah di sebuah keluarga berhampiran tempat saya tinggal. Suatu hari, dia melarikan diri atas sebab tertentu, membawa Intan bersamanya dalam keadaan merempat, sakit, dan akhirnya meninggal dunia karena penyakit serius. Sebelum meninggal, dia berpesan, "Bawa anakku berjumpa Tuan Iskandar, dialah ayahnya." Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu betapa kayanya Tuan Iskandar. Saya hanya mendengar namanya dan terus teringat orang yang pernah menyelamatkan saya. Saya pikir Tuan Iskandar ada kaitan dengan ibu bayi ini. Puan Aisyah terkejut manakala Farid mengetap gigi. Peguam itu pula, tangannya bergerak sedikit seolah-olah sedang mencatat sesuatu atau membuat perkiraan. Selepas senyap seketika, Farid berkata dengan lantang, "Ayah saya tidak mungkin ada hubungan sulit, apatah lagi mempunyai anak luar nikah. Ibu saya tidak pernah mendengar tentang pembantu rumah seperti itu." "Dia bukan pembantu rumah di sini," kata Amir perlahan. "Menurut ceritanya, dia hanya bertemu Tuan Iskandar ketika dia datang memantau satu proyek hartanah. Mereka menjalinkan hubungan, tetapi ibu bayi ini sadar akan statusnya yang rendah dan mengundur diri, tidak berani mendedahkannya. Dia hanya sempat menyimpan satu kenangan daripada Tuan Iskandar sebelum pergi. Di sini juga ada pengurus rumah dan pembantu lama Tuan Iskandar." Peguam itu menyampuk, mengecilkan matanya. "Ada sesiapa yang menjadi saksi? Jika kamu tidak boleh memberikan bukti yang kukuh, kata-kata kamu ini tidak bermakna." Amir mengetap bibir. Memang benar dia hanya bergantung pada wasiat lisan dan beberapa bukti kecil. Tetapi dia masih percaya Tuan Iskandar pernah coba bertemu semula dengan wanita itu. Mungkin ada jejak dalam dokumen atau di pusat jagaan yang pernah dihubungi oleh Tuan Iskandar. Masalahnya, adakah keluarga ini akan memberinya peluang untuk menjelaskan semuanya sebelum menuduhnya sebagai penipu? Di luar, musik pengebumian masih memainkan melodi yang sayu. Tetamu nampaknya sudah berkurangan dan duduk di barisan kursi menunggu. Tetapi banyak mata yang memandang ke arah bilik tertutup itu, meneka-neka perbualan di dalamnya. Anak-anak Tuan Iskandar yang lain juga tidak senang duduk, mau menyerbu masuk untuk menyoal siasat, tetapi dihalang. Keadaan menjadi sangat tegang. "Baiklah," Puan Aisyah bersuara memecah kesunyian. "Buat masa ini, saya beri kamu peluang. Jika benar bayi ini anak Tuan Iskandar, kami perlukan bukti, ujian DNA misalnya. Saya tidak mau menanggung malu lagi. Tetapi, jika kamu ada maruah, bersedia untuk bertanggung jawab jika ini semua sandiwara untuk mengambil kesempatan." Selesai berkata, dia berpaling kepada peguam. "Uruskan satu ujian." Dia memberi arahan ringkas, saya beri dia satu peluang. Farid terkejut. Mak tak boleh percaya cakap budak ni." Dia membantah keras, kedua-dua tangannya digenggam erat, tetapi ibunya hanya menjeling, suaranya tegas. "Saya mau semuanya jelas. Jika tidak benar, biarkan undang-undang yang menentukannya. Jika benar, ia bergantung sama ada, wasiat ada menyebutnya." Amir menarik nafas lega, sekurang-kurangnya dia tidak dihalau keluar dari banglo itu serta-merta. Namun, dia faham bahwa semuanya tidak akan semudah itu. Di wajah anak lelaki sulung itu terpancar kemarahan dan kebencian, dan Puan Aisyah sendiri tidak mempercayainya sepenuhnya. Segalanya hanya ditangguhkan sementara menunggu penesahan. Pada masa yang sama, dari koridor, kedengaran bunyi tapak kaki. Seorang lelaki tua yang memakai uniform pengurus rumah yang kemas muncul dengan wajah tegang. Dia cuba melangkah masuk ke dalam bilik, tetapi terhenti apabila berhadapan dengan Farid di pintu. Pengurus rumah itu menunduk dan berkata perlahan, "Puan, Tuan Farid, izinkan saya masuk." "Ada apa?" Puan Aisyah memandang pengurus rumah itu seolah-olah menunggu sesuatu. Pengurus rumah itu perlahan-lahan berpaling kepada Amir, wajahnya bercampur keraguan. "Adik ni nama Amir kah?" Amir terkejut dan mengangguk, hatinya penuh tanda tanya mengapa lelaki itu tahu namanya.
Saya rasa saya ingat, 2 tahun lalu Tuan Besar pernah suruh saya sendiri uruskan penghantaran seorang budak lelaki ke pusat jagaan. Tuan Besar kata budak itu dalam bahaya dan perlu dilindungi segera. Bukan kamu ke budak tuh? Amir tergamam, tidak sangka ada orang yang masih ingat peristiwa lama itu. Matanya bersinar dan dia mengangguk. Ya, betul, Pak Cik lah yang memandu kereta hari itu kan? Saya hanya sempat nampak Pak Cik sebelum pengsan karena cedera. Pengurus rumah itu mengangguk perlahan, mengingati image samar-samar pada hari itu. Walau bagaimanapun, dia tidak mengesahkan sama ada bayi yang didukung Amir itu benar-benar anak Tuan Iskandar atau tidak. Dia hanya berkata ringkas, Tuan Iskandar seorang yang baik hati, sentiasa membantu kanak-kanak yang susah. Tetapi tentang anak kandung, saya tidak pernah dengar dia sebut. Mungkin Tuan Besar rahsiakannya. Kita tak perlukan lagi spekulasi, Farid meninggikan suara. Kalau Pak Cik datang hanya untuk sahkan budak ni pernah jumpa ayah saya, itu tak mengubah apa-apa. Perkara berkaitan anak luar nikah perlukan ujian. Sama ada pengurus rumah cakap atau tidak, saya tak akan percaya begitu saja. Pengurus rumah itu diam, kelihatan serba salah. Walaupun tidak diluahkan, dia seolah-olah dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Kebencian Farid, sikap acuh tak acuh pegawai, dan keengganan Puan Aisyah, semuanya mewujudkan suasana yang tidak selesa. Berdiri di tengah-tengah kepungan itu, Amir masih mendodoi Intan agar tidak meragam. Dia sedar mereka boleh menghalaunya keluar pada bila-bila masa, namun tekad untuk menunaikan janji terakhir kepada Ibu Intan yang telah meninggal dunia. Dan lebih daripada itu, rasa terhutang budi kepada Tuan Iskandar memaksanya untuk bertahan. Selepas berbincang, Puan Aisyah dan Peguam bersetuju Amir akan tinggal sementara di sebuah bilik tetamu, menunggu sehingga majlis pengebumian selesai sebelum meneruskan prosedur pemeriksaan. Namun, untuk menggelakkan skandal, dia dinasihatkan supaya tidak keluar ke Dewan Utama dan tidak berhubung dengan media. Sudah tentu semua orang tahu mereka berbuat demikian untuk mengurangi kontroversi, tetapi ia juga untuk mengawasinya dengan lebih ketat. Lagipun, budak ini sedang mengisytiharkan sesuatu yang mengejutkan. Bayi di tangannya adalah darah daging lelaki yang baru sahaja meninggal dunia. Jika maklumat ini bocor, keluarga Iskandar Shah pasti akan dikerumuni media. Sebelum meninggalkan bilik, Farid berpaling dan melemparkan pandangan penuh kebencian kepada Amir. Jangan harap ada peluang untuk tawar-menawar atau memeras ugut. Keluarga ini bukan mudah dibuli. Dan jangan cuba-cuba lari, sebab kalau kau menipu, aku akan saman kau sampai masuk penjara. Amir mendengar dengan hati yang resah. Dia mengetap bibir tanpa membantah, hanya mengangguk perlahan. Ugutan itu bagai satu tamparan. Dia berharap cerita ini tidak akan pergi sejauh ini, tetapi kini tiada jalan untuk berundur. Dia terpaksa menunggu keputusan, berharap kebenaran akan terungkap. Apabila bilik itu kembali sunyi, hanya tinggal Amir dan bayi itu, pengurus rumah itu melangkah ke hadapan. Dia membuka sebuah beg kecil yang dibawanya, mengeluarkan sebotol susu suam dan memberikannya kepada Amir. Bagi bayi ini minum, tengok dia nak tak? Tadi saya suruh dapur bancuhkan sikit. Intan yang sedang menangis teresak-esak, tiba-tiba terhidu bau susu dan menggapai-gapai. Amir dengan cekap mendukung bayi itu dan menyuapkan botol susu ke mulutnya. Dia keletihan, tetapi matanya bersinar dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Pak Cik. Saya betul-betul tak tahu macam mana nak buat semua orang percaya. Pengurus rumah itu mengeluh. Saya hanya orang gaji, tak ada kuasa untuk menentukan apa-apa. Tapi kalau kamu betul-betul ada bukti, bersedialah dengan baik. Puan dan Tuan Farid tak akan mudah menerima bayi ini. Wasiat Tuan Besar ada beberapa klausa yang pelik. Saya rasa akan ada banyak lagi pergolakan. Amir merasakan jantungnya berdegup kencang. Pak Cik kata klausa yang pelik.
Ya, Pak Guam belum umumkan semua isi wasiat sebelum majlis pengebumian atas beberapa sebab. Tapi saya tahu Tuan Besar ada menyebut tentang kemungkinan jika ada anak kandung yang belum diiktiraf, harta perlu dibahagikan semula. Dia merendahkan suara, wajahnya bimbang. Sudah tentu keluarga ini akan menafikan bayi itu. Tiada siapa yang mahu berkongsi harta pusaka yang besar. Mendengar itu, Amir faham mengapa mereka menyambutnya dengan sikap yang penuh permusuhan. Seorang tokoh terkenal seperti Tuan Iskandar meninggalkan harta yang banyak. Jika benar ada anak luar nikah, pembahagian hak akan menjadi kacau bilau. Tanpa disadari, kehadiran Intan menjadi duri dalam daging yang menghalang kepentingan mereka. Melihat Intan perlahan-lahan berhenti menangis, tangannya memegang botol susu, Amir tidak dapat menahan rasa kasihan. Kanak-kanak itu terlalu kecil, tidak faham apa-apa, tetapi terperangkap dalam perebutan yang sengit ini. Dia mengingatkan dirinya untuk melindunginya. Amir pernah berjanji kepada ibu bayi itu dan menganggapnya sebagai hutang budi kepada Tuan Iskandar. Pengurus rumah itu perlahan-lahan menyambung, seolah-olah mau mengingatkan Amir supaya berhati-hati. Dalam rumah ini, bukan semua orang baik. Mereka boleh buat apa saja untuk tutup mulut kamu, terutamanya bila wasiat resmi dibacakan. Jaga diri kamu dan bayi itu baik-baik. Selesai berkata, dia menunduk hormat dan melangkah keluar dari bilik. Amir mendengar setiap perkataan itu tersemat di pikirannya, merasakan angin sejuk mengalir di tulang belakangnya. Dia sudah menjangkakan akan ada halangan, tetapi tidak menyangka keadaan akan menjadi begitu serius. Duduk diam seketika, dia meletakkan Intan di atas tilam empuk supaya bayi itu dapat terus menghisap botol susunya. Di dalam kepalanya, kenangan-kenangan terputus-putus dari beberapa tahun lalu mula kembali, membuatnya menggeletar. Dia teringat dengan jelas bagaimana dia dikejar oleh beberapa orang Samseng kerana mencuri kecil-kecilan untuk terus hidup ketika dia masih merempat di jalanan. Pada masa itu, Tuan Iskandar muncul secara kebetulan dan menyelamatkannya. Senyuman mesra Tuan Iskandar, pandangan matanya yang baik hati telah terukir dalam hatinya. Dialah yang membantunya mencari jalan ke pusat jagaan, perlahan-lahan meninggalkan kehidupan gelandangan. Dan tidak sampai 2 tahun kemudian, dia bertemu dengan seorang wanita yang sakit tenat, kulitnya pucat di sebuah lorong sunyi. Wanita itu memegang tangannya, berusaha bernafas sambil berbisik, "Tolong bawa anak saya kepada Tuan Iskandar." Teringat kata-kata terakhir itu, Amir menitiskan air mata. Segalanya berlaku terlalu cepat. Dia hanya sempat menerima Intan sebagai bayi yang perlu dilindunginya. Dia tidak tahu Tuan Iskandar telah meninggal dunia, sehinggalah dia melihat berita kematiannya di televisi. Maka, harapan terakhir Ibu Intan untuk bertemu ayahnya, kini menjadi tuntutan untuk mendapatkan status bagi bayi itu dalam keadaan yang ironis. Dia mengusap lembut rambut bayi kecil itu, tangannya bergetar. Di luar tingkap, senja mula berlabuh, cahaya matahari terakhir semakin pudar. Majelis pengebumian masih akan berlanjutan hingga malam, ramai tetamu kehormat akan terus datang. Keluarga Iskandar Shah tegang seperti tali yang ditarik, manakala Amir duduk di sini terumbang-ambing di antara 2 jurang, sama ada diiktiraf atau hancur musnah jika tidak dapat membuktikan kata-katanya. Dan dia juga menyadari satu perkara, dia sedang berhadapan dengan satu kuasa yang kaya, yang sanggup melakukan apa sahaja untuk melindungi maruah dan kepentingan mereka. Risiko diperangkap, diserang atau diusir boleh berlaku pada bila-bila masa. Fikirannya begitu, Amir menggenggam kedua-dua tangannya. Dia berjanji pada diri sendiri tidak akan melarikan diri. Dia mesti membuktikan kepada mereka kebenaran, demi Intan dan demi Tuan Iskandar. Di luar, bunyi loceng angin bergemerincing perlahan, menandakan malam akan tiba. Seolah-olah dalam suasana suram majelis pengebumian itu, satu gelombang tersembunyi sedang melanda.
Konflik yang baru terdedah terbungkus dalam persoalan sama ada, bayi ini benar-benar anak kandung si mati atau hanya satu penipuan, dan nasib Amir serta Intan akan kemana di tengah-tengah perancangan dan konspirasi yang mula mengintai. Amir bersandar pada dinding sejuk bilik tetamu itu, matanya memandang keluar tingkap yang sudah gelap. Di luar sana, majlis pengebumian berlanjutan dari siang hingga malam. Cahaya lampu menerangi bayang-bayang orang yang berbisik-bisik. Muzik pengebumian tidak lagi kedengaran, tetapi digantikan dengan keletihan yang jelas terpancar di wajah mereka yang masih tinggal. Intan sudah tidur, nafasnya teratur di atas tilam nipis. Amir memandang bayi itu, hatinya dipenuhi rasa kasihan. Teringat petang itu, ketika dia sendiri menyambut bayi itu dari tangan ibunya yang keletihan, dia merasakan segalanya seolah-olah baru berlaku semalam. Ibu Intan mempunyai mata yang cengkung, kulitnya pucat. Dia hanya sempat berkata dengan nafas yang lemah, meminta tolong agar anaknya dapat bertemu ayahnya, sebelum rebah dan tidak sadarkan diri lagi. Kenangan itu seperti pisau yang menusuk dalam, mengingatkan Amir tentang masa ketika dia masih seorang kanak-kanak jalanan. Dia pernah dihalau, didiskriminasi, dan juga dieksploitasi oleh orang jahat. Hanya sekali dia menemui secebis cahaya dari hati yang mulia, yaitu Tuan Iskandar Shah. 2 tahun lalu, Amir baru berusia 13 tahun, kurus kering dan hitam legam karena seharian mengemis. Di kawasan setinggal yang usang, dia dipaksa oleh sekumpulan samseng untuk mengutip sampah atau mencuri kecil-kecilan untuk mereka. Pernah sekali dia melawan dan dipukul lebam. Tepat pada saat dia melarikan diri, dia secara tidak sengaja terlanggar seorang lelaki yang sega. Bau minyak wangi yang menyenangkan terhidu. Amir hanya sempat mendongak, melihat sepasang mata yang tegas tetapi mesra. Lelaki itu segera menghalang kumpulan samseng itu, meminta mereka melepaskannya. Kemudian dia memanggil taksi, membawa Amir ke hospital untuk pemeriksaan. Pada mulanya, dia sangat takut, menyangka akan dijual. Tetapi, Tuan Iskandar hanya mendengar dengan teliti penjelasan dokter, kemudian mengeluarkan dompetnya dan membayar bil hospital. Melihat Amir masih ketakutan, dia menenangkannya dengan lembut. Jangan takut, kamu masih kecil, perlu berada di tempat yang selamat. Kelembutan itulah yang mengubah hidup Amir. Dia berterima kasih kepada lelaki kaya itu, walaupun tiada pertalian darah di antara mereka. Tidak lama selepas itu, Tuan Iskandar membawa Amir ke pusat jagaan kanak-kanak dan berpesan sendiri kepada kaki tangan di situ. Budak ini pernah ditipu oleh kumpulan samseng. Saya harap semua orang dapat membantunya agar dia berpeluang untuk bersekolah. Dia masih ingat, hari itu Tuan Iskandar memberinya beberapa pasang pakaian, sedikit uang saku kecemasan, dan mengusap kepalanya perlahan. Kalau kamu belajar dengan baik, mungkin kita akan berjumpa lagi. Amir berada di pusat jagaan itu selama hampir setahun. Dia belajar membaca, menulis, dan perlahan-lahan meninggalkan sisa-sisa kehidupan jalanan. Malangnya, pertemuan kedua dengan Tuan Iskandar hanya sekejap. Semasa melawat pusat jagaan itu, Tuan Iskandar singgah untuk bertanya kabar Amir, memberinya beberapa buah buku. Dia secara ringkas menyebut tentang masalah pribadinya dan berkata dengan sedih, jika ada masa kamu perlukan bantuan, carilah Pak Cik. Kemudian Amir meninggalkan pusat jagaan karena usianya sudah cukup untuk bekerja sambilan. Dia melakukan pelbagai kerja, menjadi pembantu di kedai makan, mencuci kereta, dengan matlamat untuk menyimpan uang, sekurang-kurangnya untuk menyara diri sendiri. Dalam tempoh itu, dia bertemu dengan Ibu Intan. Wanita itu muncul di kawasan setinggan. Tubuhnya lemah, anaknya yang kecil asyik menangis. Melihat keadaan mereka yang menyedihkan, Amir membantu membelikan ubat dan bubur. Terharu dengan kebaikan hatinya, wanita itu menceritakan bahwa dia pernah mengandung anak seorang lelaki kaya, tetapi tidak berani mendedahkannya. Dia hanya menyimpan seutas gelang tangan yang terukir huruf I, huruf pertama nama Iskandar, sebagai kenangan. Pada mulanya Amir tidak percaya itu adalah Tuan Iskandar yang pernah ditemuinya.
Tetapi apabila dia melihat gelang itu dengan teliti, dia mengenali ukiran corak yang sama seperti tulisan yang sering digunakan oleh Tuan Iskandar di dalam buku catatannya. Ditambah pula dengan cerita wanita itu, ayah bayi itu pernah berjanji untuk memberi nafkah, tetapi kemudian menghilang. Mungkin dia takut akan skandal. Wanita itu bercerita sambil menangis dan berkata dengan pahit, "Saya pun tak salahkan dia. Orang miskin macam saya, siapa yang peduli?" Amir separuh percaya, separuh ragu, tetapi tetap berasa kasihan. Sehinggalah keadaan kesehatan wanita itu semakin merosot, barulah dia menyadari satu kebenaran yang kejam. Mungkin Tuan Iskandar tidak pernah tahu atau tidak sempat mengakui anaknya, bukan sengaja meninggalkannya. Karena sebelum ini, Tuan Iskandar pernah menyebut tentang satu beban yang perlu diselesaikan. Namun, sebelum sempat berbuat apa-apa, wanita itu jatuh sakit tenat dan meninggal dunia. Dengan tangannya yang kurus, Amir mengebumikan Ibu Intan di sebidang tanah terbiar. Hatinya pilu memikirkan kisah yang belum selesai. Pada masa itulah, dia beberapa kali mencari alamat melalui berbagai sumber maklumat, berharap dapat bertemu semula dengan Tuan Iskandar agar dia dapat menunaikan janjinya kepada wanita itu. Tetapi usahanya sia-sia. Belum sempat dia tiba, media serentak melaporkan Tuan Iskandar Syah meninggal dunia secara tiba-tiba akibat serangan jantung. Perkara aneh itu membuatkan Amir terkejut. Perjalanan seterusnya ialah membawa Intan menaiki bas ke bandar, bertanya arah sehingga sampai ke banglo ini dengan harapan yang tipis. Sekurang-kurangnya, di hadapan potret Tuan Iskandar, Intan akan diiktiraf. Dan kini, dia terperangkap dalam pusaran keluarga kaya dengan peguam, wasiat, dan rancangan jahat yang belum jelas. Lamunannya terhenti apabila terdengar ketukan di pintu. Dia perlahan-lahan meletakkan Intan yang sedang tidur dan berjalan untuk membuka pintu. Di luar pintu berdiri Aina, anak saudara perempuan Tuan Iskandar, sebaya dengannya sekitar 15 atau 16 tahun, bertubuh kecil, wajahnya menunjukkan rasa ingin tahu bercampur kekeliruan. Hai, Aina kelihatan kekok, matanya melilau di dalam bilik. Abang ni Amir kan? Amir mengangguk perlahan. Aina mendekat, tangannya memegang sebungkus kertas. Saya bawakan sedikit makanan. Tadi saya dengar pengurus rumah kata abang berdua mesti lapar. Amir terkejut sedikit, tetapi tetap mengambil bungkusan itu. Terima kasih, katanya perlahan. Belum sempat dia bertanya lebih lanjut, Aina sudah masuk ke dalam bilik, menutup pintu dengan tergesa-gesa. Sebenarnya, saya pun tak tahu sama ada perkara ni betul atau salah, tapi Aina berhenti, merendahkan suaranya. Dalam rumah ni, ramai orang benci abang. Mereka kata abang datang menipu nak rampas duit. Tapi saya tak pasti sebab hari itu saya dengar Pak Cik Iskandar. Aina biasa panggil Pak Cik, bukan Datuk, sebut nama seseorang yang sama macam Amir. Jantung Amir berdegup kencang. Pak Cik Iskandar sebut nama saya. Ya, tak jelas sangat. Saya tak sengaja dengar di taman belakang. Pak Cik Iskandar telefon seseorang, cakap kalau budak nama Amir tu nak jumpa, bawa dia kepada saya. Saya dengar macam tu saja, tak tahu konteksnya. Sekarang abang muncul, jadi saya rasa pelik. Amir menggigit bibir, berfikir dalam hati. Jadi Tuan Iskandar memang berniat mencarinya. Tidak sangka semuanya berlaku begitu cepat. Melihat wajah Aina yang penuh kerisauan, dia dapat merasakan gadis ini tidak seperti yang lain, sekurang-kurangnya tidak kejam. Terima kasih sebab beritahu saya, kata Amir perlahan. Saya betul-betul tak berniat menipu sesiapa. Saya cuma harap Intan diiktiraf olehnya. Aina memandang bayi yang sedang nyenyak tidur, pandangannya sayu. Kesiannya, saya pun tak dapat bayangkan perkara ni boleh jadi benar. Tapi kalau betul, mesti semua orang akan terkejut. Keluarga saya susah nak terima kehadiran seorang anak sedarah daging di luar nikah. Suasana menjadi suram. Amir faham ini bukan masalah kecil. Keluarga kaya ini sudah terbiasa dengan gaya hidup yang berprestij. Kehadiran Intan boleh dianggap sebagai satu aib.
Apatah lagi harta Tuan Iskandar terlalu besar, sebarang pengiktirafan yang tidak dijangka akan mencetuskan pertikaian. Kenapa awak tolong saya? Amir bertanya secara spontan kerana dia merasakan Aina benar-benar mahu meredakan keadaan. Saya cuma rasa kalau ibu bapa saya atau datuk nenek halang kebenaran, kasihan pada bayi itu, dia tak bersalah apa-apa, jawab Aina perlahan sambil duduk di tepi katil. Lagipun saya ingat Pak Cik Iskandar pernah cakap, dalam rumah ni ramai orang ada niat tersendiri, tapi jangan lupa jaga hati nurani. Jadi saya pikir kalau abang cakap benar, kita patut cari cara untuk buktikan dengan jelas, bukan buat kecoh tak selesaikan apa-apa. Amir berasa terharu, walaupun di hadapannya penuh bahaya. Sekurang-kurangnya dia mendapat sokongan daripada seseorang yang sebaya, satu sinar harapan. Kalau macam tu, awak tahu apa-apa tentang wasiat tak? Amir bertanya. Saya dengar ada klausa berkaitan anak kandung yang belum diiktiraf. Aina menggelengkan kepala. Perkara wasiat hanya Pak Cik Farid dan peguam yang tahu. Ibu saya pun tak diberitahu. Dengar kata selepas majlis pengebunian baru mereka akan umumkan secara rasmi. Saya cuma teka mungkin Pak Cik Iskandar dah jangkakan sesuatu. Semasa mereka berdua sedang berbual, tiba-tiba pintu bilik terbuka. Isteri Tuan Iskandar muncul. Matanya menunjukkan rasa terkejut apabila melihat Aina duduk bersama Amir. Tetapi dia tidak menjerit, hanya berdehem. Aina, balik ke bilik kamu. Jangan campur urusan orang dewasa. Gadis itu bangun dengan teragak-agak, menggigit bibir, kemudian menunduk dan melangkah keluar. Sebelum pergi, Aina berpaling memandang Amir, matanya seolah-olah berpesan agar dia berhati-hati. Puan Aisyah masuk, menutup pintu dan memandang Amir serta Intan yang sedang tidur. Selama beberapa saat, dia tidak berkata apa-apa, hanya memerhati dalam diam. Cara dia memandang bayi itu memancarkan pelbagai lapisan emosi, terkejut, sedih, bercampur sedikit rasa kasihan. Esok, dia bersuara, kamu dan bayi ini akan dibawa ke hospital untuk beberapa ujian. Pegawam sudah uruskan, kami mau dapatkan keputusan secepat mungkin. Amir mengangguk, baik, saya paham. Wanita itu termenung seketika, kemudian menambah, ini majelis pengebumian, tolong jangan buat bising, jangan biarkan wartawan buat kecoh. Kalau apa yang kamu cakap itu benar, saya akan bincang dengan peguam. Kalau salah, kamu tahulah nasib kamu. Selesai berkata, dia berpaling dan pergi, meninggalkan suasana dingin di dalam bilik itu. Amir tidak tahu sama ada wanita itu mempunyai sedikit simpati terhadap Intan atau hanya menganggap ini sebagai satu ancaman yang perlu ditangani dengan baik. Pintu tertutup. Amir memandang senyap melalui tingkap. Bulan sabit mula naik, cahayanya yang samar-samar menerangi taman. Di suatu tempat di koridor, kedengaran bunyi tapak kaki yang sangat perlahan, seolah-olah sedang mengintai. Dia teringat amaran pengurus rumah bahwa ada orang di dalam rumah ini yang akan menyingkirkan sesiapa saja yang berani berkongsi harta pusaka. Esok, Amir berkata pada dirinya sendiri, dia mesti bersedia untuk ujian ini dan juga mencari cara untuk membuktikan apa yang ditinggalkan oleh Ibu Intan. Amir percaya Tuan Iskandar tidak sengaja meninggalkan anaknya. Mungkin dia perlu menyiasat semua bukti, gelang berukir huruf I, beberapa keping gambar atau dokumen lama. Dia juga berharap dapat mencari seseorang yang pernah bertemu Ibu Intan untuk menjadi saksi. Seperti inti cerita, budak lelaki ini perlu menjelaskan hubungannya dengan Tuan Iskandar dan membuktikan bahwa bayi itu benar-benar darah daging luar nikahnya. Teringat kata-kata pengurus rumah, teringat apa yang baru diceritakan oleh Aina, Amir faham jalan di hadapannya masih penuh ranjau, namun dia tidak lagi mempunyai jalan untuk mundur. Ia adalah janji kepada ibu yang malang itu dan juga hutang budi kepada Tuan Iskandar, dia mesti meneruskannya hingga ke akhir. Di sudut bilik, Intan masih tidur nyenyak, tangannya yang kecil sesekali bergerak-gerak di udara. Mungkin dia belum tahu bahwa esok akan menjadi tumpuan satu ujian yang menentukan nasib. Adakah kebenaran akan terungkap dengan adil, atau adakah konspirasi untuk menutup jejak akan menghanyatkan segalanya?
Malam semakin larut, suasana di dalam banglo itu menjadi semakin berat dan tegang. Selepas istri Tuan Iskandar mengarahkan ujian dijalankan dan berjanji akan memeriksa wasiat sejurus selepas majlis pengebumian, semua ahli keluarga seolah-olah tenggelam dalam keadaan panik. Peguam, yang sebelum ini dingin memberikan arahan, telah memberitahu bahwa dalam wasiat itu terdapat satu klausa aneh. Jika dalam tempoh seminggu selepas ini muncul waris langsung, hak pewarisan akan dibahagikan semula mengikut kehendak Tuan Iskandar. Berita itu seperti bom yang meletup di tengah-tengah keluarga, menyebabkan mereka yang tamak dan mementingkan diri sendiri terpaksa menahan nafas. Sementara suasana di ruang tamu tempat Amir dikurung semakin menyesakkan, bisikan dan perbincangan rumit mula kedengaran di sepanjang koridor. Tidak semua orang percaya dengan cerita Amir. Beberapa ahli keluarga, terutamanya anak lelaki sulung, Farid, dan beberapa orang sepupu yang lain, secara senyap berbincang sesama sendiri. Kita tak boleh biarkan budak ni kacau harta pusaka ayah, kena buat sesuatu untuk selesaikannya. Bisikan yang penuh rancangan jahat dan ugutan itu seperti angin sejuk yang menusuk jiwa. Tidak lama kemudian, selepas makan malam ringan yang dipaksa oleh Puan Aisyah untuk dimakan bersama di meja panjang yang khidmat, sekumpulan anak-anak dalam keluarga itu telah merangka rancangan mereka sendiri. Farid dengan mata yang bernyala-nyala secara senyap menelpon seorang orang suruhannya, seorang lelaki kejam yang terkenal dalam dunia gelap. Pastikan budak tu hilang dengan cepat, bisik Farid di telepon, suaranya penuh ugutan. Kita tak perlukan lagi satu aib yang mencemarkan nama baik keluarga. Apabila malam semakin pekat, Amir ditinggalkan seorang diri di ruang tamu kecil itu bersama Intan yang terbaring di atas tilam usang. Dia tahu dia tidak boleh mempercayai sesiapapun dalam keluarga ini. Cahaya lampu pendar fluor yang malap di seluruh bilik semakin menonjolkan parut-parut massa dan ketakutan yang bergelora di dalam hatinya. Dalam diam, Amir coba menenangkan dirinya, memeluk Intan erat dan berjanji dalam hati akan melindungi bayi itu dengan seluruh hidupnya. Di hadapan pintu bilik, bunyi tapak kaki yang kuat kedengaran. Amir mendengar ketukan pintu yang kuat, diikuti dengan suara yang menjerit dari luar. "Amir, buka pintu, jangan cuba lari!" Di luar, seorang lelaki tinggi, berwajah dingin, dan pandangan penuh ugutan sedang menunggu. Suaranya bergema di koridor seperti satu pengisytiharaan keganasan. "Pergi dari sini, jangan campur urusan keluarga kaya ni. Pergi, atau kami akan buat kau dan budak tu menyesal." Jantung Amir berdegup kencang. Dia bergegas ke pintu, melompat ke koridor yang gelap dengan Intan dalam dakapannya. Kumpulan di seberang, orang-orang suruhan yang diupah, telah menyerbu masuk. Tumbukan dan kata-kata ugutan kedengaran. Amir cuba melarikan diri, tetapi mereka menyerang dengan ganas. Dalam keadaan huru-hara itu, Amir terdengar jeritan, raungan seseorang yang campur tangan. Itulah pengurus rumah, orang yang pernah menjadi saksi bisu masa lalu Tuan Iskandar, muncul di tengah-tengah kumpulan itu untuk menghentikan keganasan. Dia memberi isyarat kepada orang-orang suruhan itu untuk berhenti, kemudian mengarahkan mereka berundur dengan suara yang tenang tetapi penuh kuasa. "Cukup, aku tak benarkan sesiapa cederakan budak ni." Pertengkaran meletus di koridor luar, di mana bunyi tamparan, suara marah dan sumpah seranah bercampur aduk. Amir, dengan rasa takut bercampur tekad, tidak menyerah. Dia berpusing, menghayunkan tangan untuk melindungi Intan, coba berundur ke arah bilik tahanan sementara, di mana sekurang-kurangnya dia boleh berlindung seketika. Dalam kekecewaan itu, satu insiden tidak dijangka berlaku. Salah seorang orang suruhan keluarga itu, ketika tergesa-gesa coba merampas Intan, secara tidak sengaja telah menjatuhkan satu objek kecil dari poket bajunya. Amir menunduk untuk mengambilnya, dan serta-merta menyadari ia adalah sebentuk cincin perak dengan huruf I terukir halus. Satu barang yang pernah dilihatnya dalam kotak kenangan Ibu Intan.
Bukan itu sahaja, di sebelah cincin itu terdapat sehelai kertas usang yang pudar dimakan masa dengan kesan tulisan tangan yang halus. Kertas itu nampaknya adalah sepucuk surat daripada Tuan Iskandar kepada wanita yang pernah bekerja sebagai pembantu rumah. Di dalamnya, dia menyebut tentang satu rahasia anak kandung yang tidak pernah diumumkannya kepada keluarga resmi. Amir terkejut, hatinya bagai meletup dengan gelombang. Itulah bukti berharga yang membuktikan bahawa si mati mempunyai hubungan rapat dengan bayi Intan. Amir menahan emosinya, cepat-cepat menyembunyikan cincin dan kertas itu ke dalam poket bajunya, sementara tangan kanannya memeluk Intan dengan erat. Dia tahu jika bukti-bukti ini jatuh ke tangan orang lain, ia boleh mengubah keseluruhan keadaan perang ini. Selepas kumpulan orang suruhan itu berundur, suasana senyap menyelubungi koridor. Amir menggeletar memandang sekeliling, jantungnya berdegup seperti mau pecah. Dia menyadari bahawa kini di dalam keluarga kaya ini bukan saja terdapat pertikaian hak pewarisan, tetapi juga satu perang konspirasi yang kejam. Beberapa ahli keluarga, selepas menyaksikan serangan terhadap bayi itu, mula mengubah sikap. Ada yang menarik diri dari perdebatan, ada yang berdiri diam, pandangan mereka keliru bercampur takut. Kembali ke dalam, di ruang tamu tahanan sementara, suasana menjadi lebih berat. Peguam itu diam berbincang dengan Puan Aisyah, sementara Farid, anak lelaki sulung, masih dengan pandangan marah, tidak henti-henti mengugut, tidak akan memaafkan Amir jika dia tidak menghilang. Puan Aisyah dengan suara yang tenang tetapi penuh ketegasan mengumumkan, "Kita perlu rahsiakan perkara ini sehingga wasiat dibacakan. Jika bayi itu benar-benar anak kandung, maka harta pusaka mesti dibahagikan semula. Tetapi jika tidak, Amir dan bayi itu akan menanggung akibat yang berat." Dari kata-kata itu, jelas bahawa keluarga itu kini terbahagi kepada dua puak. Satu puak nampaknya terbuka dengan kemungkinan menerima kebenaran, sama ada kerana belas kasihan atau kerana percaya pada bukti baru yang dikumpulkan. Manakala, puak yang satu lagi bertekad untuk memusnahkan semua bukti dan menghilangkan Amir, Intan serta sesiapa sahaja yang berpihak kepada mereka. Rancangan jahat yang senyap, konspirasi kejam seolah-olah mengintai dalam kegelapan, mengancam untuk memusnahkan masa depan kanak-kanak itu. Selepas semua orang dipaksa berundur ke bilik masing-masing, Amir seorang diri termenung di dalam bilik yang sejuk itu. Dia membuka poket bajunya dengan berhati-hati mengeluarkan cincin perak dan kertas usang itu. Cahaya malap dari lampu meja memantulkan tulisan yang semakin pudar di atas kertas itu. Petikan surat itu berbunyi, "Jika suatu hari nanti anakku ditemui, berilah dia peluang untuk hidup sesuai dengan darah dagingnya. Simpanlah selamanya kenangan cinta yang kuberikan kepada anak luar nikahku." Kata-kata itu seperti satu pengesahan bahawa walaupun Tuan Iskandar telah coba menyembunyikan perkara ini, kebenaran tidak akan pernah dapat dikuburkan selamanya. Amir menyedari bahawa cincin dan kertas ini adalah kepingan yang hilang, kunci yang membuka pintu kebenaran. Dia memutuskan bahawa walau apapun harganya, dia akan menggunakan segala cara untuk membuktikan bahawa Intan benar-benar anak kandung si mati dan dengan itu menggoyahkan seluruh harta pusaka keluarga Iskandar Shah. Sementara itu, di luar bilik, suara peguam kedengaran dalam musyawarah tertutup keluarga. "Saya telah mendengar berita bahawa dalam wasiat itu terdapat klausa khas. Jika bayi itu disahkan sebagai anak kandung, hak pewarisan akan diubah sepenuhnya." Ini bermakna semua yang kita lakukan sekarang mesti bertujuan untuk memusnahkan bukti bayi itu. Suara lain menyampuk, "Kita tidak boleh biarkan Amir atau sesiapapun mengganggu ketentraman. Kita mesti selesaikan masalah ini segera. Jika tidak, maruah keluarga akan tercemar selamanya." Perbincangan itu semakin membuatkan Amir berasa seperti dikelilingi oleh sekawan serigala lapar.
Namun, dia tahu di dalam hatinya mungkin tidak semua orang jahat. Di suatu tempat dalam keluarga itu, ada jiwa-jiwa yang masih peka terhadap kebenaran, yang tahu bahwa hubungan luar nikah tidak pernah mudah. Tetapi pada masa ini, pikiran-pikiran baik itu seolah-olah ditelan oleh badai ketamakan dan kuasa. Amir perlahan-lahan meletakkan semula cincin itu ke dalam poketnya. Pandangannya penuh tekad. "Saya akan buktikan segalanya," bisiknya. Suaranya bergetar, tetapi penuh keyakinan. "Intan berhak hidup sesuai dengan darah dagingnya. Saya tidak akan biarkan siapapun merampas hak itu." Apabila malam berlalu, di dalam bilik kecil yang sejuk itu, Amir berkata pada dirinya sendiri bahwa dia telah memasuki satu pertempuran bukan sahaja untuk melindungi Intan, tetapi juga untuk mendedahkan kebenaran satu kisah yang cuba disembunyikan oleh orang kaya. Walaupun bahaya mengintai di mana-mana, walaupun konspirasi jahat semakin terbongkar, Amir tetap bertekad untuk maju demi ibu bayi itu, demi Tuan Iskandar, dan demi dirinya sendiri, agar tidak akan pernah mengabaikan mana-mana kepingan masa lalu. Apabila fajar menyingsing melalui tingkap ruang tamu tahanan sementara, suasana menjadi lebih menyesakkan berbanding sebelumnya. Di dalam bilik kecil itu, Amir memeluk Intan erat, matanya yang cemas merenung cincin perak dan kertas usang itu. Bukti-bukti berharga itu telah disembunyikannya dengan selamat selepas malam serangan yang ganas. Perasaan tidak selamat bercampur tekad bangkit di dalam hatinya, seperti loceng dan menandakan saat penentuan semakin hampir. Sebelum itu, kumpulan orang suruhan keluarga Iskandar Shah telah menyerang Amir di luar koridor. Pemandangan huru-hara, bunyi tamparan, jeritan, dan laungan bergema bercampur dengan desiran angin melalui celah-celah pintu. Semasa mereka berebut-rebut, salah seorang daripada mereka secara tidak sengaja telah menjatuhkan sebuah jam tangan, barang kecil, tetapi mungkin menjadi bukti sampingan. Amir dengan cepat dan senyap mengambil jam tangan itu dan memasukkannya ke dalam poket bajunya di sebelah cincin dan kertas yang telah ditemuinya. Pada saat itu, segalanya seolah-olah terhenti dalam detik ketegangan yang memuncak. Intan, walaupun sedang tidur nyenyak, sesekali meracau seolah-olah tidak lena, membuatkan hati Amir semakin bimbang akan nasib kanak-kanak kecil itu. Dalam fikirannya, imej ibu Intan bergema seperti satu peringatan. Tolong lindungi dia, walau apapun harganya, pastikan dia dapat hidup dengan adil. Tidak lama kemudian, deringan telepon memecah kesunyian yang menakutkan. Amir bergegas mengambil teleponnya, tangannya yang menggeletar meluncur di skrin. Panggilan itu dari pengurus rumah, orang yang diketahuinya sentiasa berada di pinggiran, mengawasi setiap pergerakan di dalam rumah. Suaranya berbisik melalui telepon seperti satu amaran. "Amir, kamu dah dengar berita? Peguam baru saja terima rakaman suara daripada salah seorang pembantu lama Tuan Iskandar. Di dalamnya, dia ada bercerita bahwa jika suatu hari nanti anak luar nikahnya diiktiraf, maka harta pusaka perlu dibahagikan semula. Dan saya, walaupun tahu kamu mungkin bukan dari keluarga ini, tetapi kamu pernah selamatkan nyawa saya." Amir tergamam, hatinya bagai hancur mendengar kata-kata itu. Kata-kata Tuan Iskandar bukan sahaja mengesahkan Intan sebagai anak kandung, tetapi juga mendedahkan satu kejutan. Mungkinkah dia sendiri juga mempunyai darah Tuan Iskandar, sesuatu yang tidak pernah difikirkannya? Walaupun hanya secebis harapan kecil, pengakuan itu seperti satu kepingan baru, membuka pintu kepada hipotesis yang sukar dipercayai. Sejurus selepas panggilan telepon itu, bunyi kapak kaki yang pantas kedengaran dari koridor luar. Seorang saudara yang selama ini pendiam tiba-tiba muncul, yaitu Zainal, anak lelaki kedua keluarga Iskandar Shah. Jarang sekali menunjukkan emosi, dia masuk ke dalam bilik dengan wajah tegang, pandangan matanya dingin, tetapi tidak dapat menyembunyikan kerisauannya. Dia mengeluh lalu berkata dengan kuat,
Saya pernah jumpa wanita itu yang pernah bekerja untuk keluarga kita. Saya sendiri yang mengaturkan pertemuan Tuan Iskandar dengannya pada masa keadaan belum menjadi serumit sekarang. Ini membuktikan bayi itu bukan pemeras ugut yang tidak tahu malu, tetapi anak kandung yang sebenar. Kata-kata Zainal membuatkan suasana di dalam bilik itu serta-merta berubah. Walaupun keadaan masih kabur, pengesahan daripada seorang saudara yang dihormati telah membuatkan beberapa ahli keluarga terpaksa berpikir semula. Pada saat itu, telepon Amir berdering lagi, memberitahu keputusan ujian DNA sedang diumumkan. Satu titik perubahan yang akan menentukan nasib Intan dan seluruh harta pusaka yang besar. Sementara itu, di luar bilik, konflik semakin memuncak. Sekumpulan ahli puak tamak di bawah arahan Farid telah memutuskan untuk tidak menunggu lagi sebarang bukti. Mereka menyerbu ke koridor, tangan memegang telepon dan dokumen. Jeritan bergema, "Kita mesti selesaikan Amir sekarang, jangan biarkan dia kacau wasiat." Kumpulan yang huru-hara itu dengan cepat menyerbu masuk, mengugut dan menindas sesiapa sahaja yang menunjukkan tanda-tanda menyokong Amir. Di tengah-tengah kekecohan itu, Amir dengan bantuan tidak dijangka dari pengurus rumah cuba mempertahankan kedudukannya. Pengurus rumah itu dengan suara yang tenang tetapi penuh wibawa berdiri melindungi Amir. "Kita tidak boleh cederakan budak ini. Jika kebenaran disahkan, semuanya akan diselesaikan mengikut peruntukan wasiat." Kata-kata itu seperti secebis cahaya di tengah-tengah malam yang bergelora. Tetapi suasana masih tegang, sehingga semua orang dapat merasakan bahawa dalam beberapa minit lagi, kebenaran akan terdedah dan seluruh sistem nilai keluarga Iskandar Shah akan terbalik. Semasa semua orang sedang berasa-asa dan berdebat, sebuah pembesar suara mudah alih dari bilik mesyuarat dihidupkan, mengumumkan bahawa keputusan ujian DNA telah tiba di Makmal Hospital. Berita itu dengan cepat tersebar melalui saluran dalaman keluarga seperti angin puting beliung yang menghanyutkan semua penipuan dan rancangan jahat. Keputusan ujian telah mengesahkan Intan adalah anak kandung Tuan Iskandar. Suara yang dingin bergema, tidak membiarkan sesiapapun meraguinya. Kata-kata itu seperti memusnahkan semua niat jahat puak lawan. Beberapa ahli keluarga pengsan kerana terkejut, manakala yang lain bergegas keluar dari bilik musyawarat. Wajah mereka merah padam kerana marah, bersemangat untuk menindas kebenaran. Sumpah seranah mereka yang telah lama merancang jahat, kini hanya bergema dalam ruang yang huru-hara. Amir berdiri di situ memeluk Intan erat, matanya bergenang air mata, tetapi juga memancarkan rasa lega dan tekad. Dia berkata, suaranya bergetar tetapi tegas, "Walau apapun keputusannya, saya hanya mau bayi ini hidup dengan adil. Saya tidak menuntut apa-apa selain pengiktirafan, dilindungi oleh kebenaran Tuan Iskandar." Kata-kata itu seperti loceng yang menandakan permulaan era baru, walaupun ia juga bermakna membalikkan seluruh tatanan lama keluarga kaya itu. Pada saat itu, beberapa ahli dalam puak penyokong, walaupun diam, pandangan mereka telah berubah, menyadari bahawa walaupun menyakitkan, kebenaran tidak dapat dikuburkan selamanya. Farid, anak lelaki sulung yang sebelum ini tegar, kini hanya mampu menahan geram, bersumpah tidak akan memaafkan Amir dan bayi itu jika mereka terus wujud. Tetapi, kemarahan itu sendiri membuktikan kekuatan mereka yang telah lama memendam ketamakan. Apabila kuasa dan harta terancam, mereka tidak teragak-agak menggunakan kekerasan untuk melindungi kepentingan mereka. Pintu bilik terbuka. Bunyi tapak kaki berat orang-orang suruhan menolak masuk. Tetapi kali ini, di bawah cahaya keputusan ujian, segalanya menjadi berbeza. Kebenaran telah disahkan secara tidak dapat dinafikan dan seluruh wasiat mulai sekarang akan dipindah untuk mengiktiraf kanak-kanak ini. Bukan itu sahaja, peranan Amir, penjaga sementara bayi itu, juga disebut dalam klausa baru wasiat. Ini bermakna, jika keluarga tidak mahu mengiktirafnya, mereka terpaksa berkongsi sebahagian besar harta kepada bayi itu dan penjaganya.
Sementara itu, di tengah-tengah kumpulan yang huru-hara dan resah, Amir memeluk Intan dan perlahan-lahan berjalan menuju ke makmal, di mana pakar-pakar akan memeriksa semula seluruh file untuk mengesahkan kebenaran buat kali terakhir. Pandangan Amir bersinar dengan tekad yang teguh. Saya akan buktikan segalanya, walau apapun harganya. Intan berhak hidup dengan adil, dan saya tidak akan biarkan sesiapapun merampas hak hidupnya. Apabila fajar menyingsing di langit yang biru jernih, sinaran matahari pertama menyelinap melalui tingkap makmal hospital. Seluruh bilik seolah-olah terjaga dengan cahaya kebenaran. Keputusan ujian DNA telah disahkan dengan jelas. Intan adalah anak kandung Tuan Iskandar Shah. Berita itu bukan hanya bergema di pikiran mereka yang hadir, tetapi juga tersebar pantas seperti angin ribut ke seluruh keluarga Iskandar Shah. Di dalam makmal, para pakar telah memuktamadkan laporan dengan angka dan kesimpulan yang tidak dapat disangkal. Peguam dengan suara yang dingin mengumumkan, keputusan ujian telah mengesahkan bayi Intan adalah anak kandung Tuan Iskandar. Mengikut klausa khas dalam wasiat, hak pewarisan akan diselaraskan semula dan kanak-kanak ini bersama penjaga sementaranya, Amir, akan diiktiraf secara rasmi. Suara itu bergema seperti guruh di tengah-tengah suasana menyesakkan di banglo itu. Pada saat itu, segala konspirasi, ugutan, dan bunyi bising perebutan kuasa tiba-tiba menjadi kecil dan tidak bermakna. Semua orang mula merasakan dengan jelas bahwa kebenaran telah terdedah secara terang-terangan, tidak boleh dimaafkan atau dinafikan lagi. Di dalam bilik musyawarah keluarga, suasana yang penuh ketegangan kini bertukar menjadi huru-hara. Beberapa ahli keluarga, di bawah tekanan kebenaran yang tidak dijangka, rebah ke lantai, mata mereka bergenang air mata, manakala yang lain diam-diam berundur melangkah keluar dari bilik dengan rupa yang kalah. Anak lelaki sulung, Farid, yang sebelum ini tegar dan penuh kemarahan, kini hanya mampu menahan nafas. Pandangannya tidak lagi bernyala dengan kebencian, tetapi digantikan dengan kebingungan dan kekalahan. Istri Tuan Iskandar, wajahnya tidak lagi memancarkan kedinginan kuasa, sebaliknya menunjukkan kesakitan, seolah-olah semua rancangan tamaknya sebelum ini telah lenyap ditelan gelombang kebenaran. Dalam kekecohan itu, Amir berdiri tegah di tengah-tengah bilik, tangannya memeluk Intan erat, matanya merah tetapi tidak menitiskan air mata. Dia menggenggam erat cincin perak dan kertas usang itu, bukti-bukti tidak ternilai kesetiaan dan kebaikan hati yang telah ditunjukkan oleh Tuan Iskandar kepada mereka yang kurang bernasib baik. Dengan suara tenang, Amir berkata, "Walau apapun keputusannya, saya hanya mau bayi ini hidup dengan adil. Saya tidak menuntut apa-apa selain kebenaran orang yang saya sentiasa hormati dan terutang budi." Kata-kata itu bergema di ruang itu, seperti satu pengisytiharaan kepercayaan dan kasih sayang. Seolah-olah pada saat itu, semua konflik, ketamakan, dan konspirasi hilang kekuatannya, memberi laluan kepada belas kasihan dan kemaafan. Di luar bilik mesyuarat, berita tentang keputusan ujian telah tersebar pantas melalui media dalaman, menyebabkan bahagian-bahagian lain dalam keluarga segera berkumpul. Beberapa orang, di hadapan kebenaran yang tidak dijangkai ini, tidak dapat menyembunyikan emosi mereka. Ada yang menangis teresa-esa, ada yang diam, pandangan mereka berat dengan penyesalan. Beberapa ahli keluarga, apabila menyadari rancangan jahat mereka untuk memusnahkan Amir dan Intan akan terbongkar, terpaksa meminta maaf, mengucapkan kata-kata penyesalan dalam diam. Seolah-olah mereka tahu ketamakan mereka telah mencederakan bukan sahaja orang lain, tetapi juga diri mereka sendiri. Di satu sudut bilik, Farid yang sebelum ini mengugut Amir dengan sumpahan akan mempenjarakannya, kini hanya mampu menunduk, wajahnya malu. Dia berbisik, "Mungkin aku salah.
Ayah memilih untuk menyembunyikan satu rahasia, tetapi kini aku tidak lagi berhak menafikannya. Kata-kata itu, seperti satu pengakuan malu, membuatkan suasana di dalam bilik itu tiba-tiba menjadi sedikit tenang, walaupun masih ada ketegangan yang belum reda. Istri Tuan Iskandar, dengan suara yang lemah tetapi tegas, bersuara, "Kita sudah ada bukti, wasiat Tuan Iskandar mesti dilaksanakan mengikut kehendak si mati. Jika bayi ini anak kandung, maka seluruh harta dan hak mesti dibahagiakan semula dengan adil. Saya cadangkan kita pegang kebenaran ini, jangan biarkan ketamakan mengaburi keadilan." Suaranya bergema seperti satu seruan suci, membuatkan beberapa ahli dalam puak lawan yang sebelum ini hanya tahu merancang dan tamak, buat pertama kalinya merasakan kehinaan. Mereka tahu, walaupun mereka coba menutupinya, kebenaran akhirnya tidak akan dapat dikuburkan. Sementara itu, peguam itu dengan tenang mengumumkan, mengikut wasiat yang telah dikemas kini, penjaga sementara, Amir, akan memikul tanggung jawab menjaga bayi ini sehingga ada keputusan muktamad dari mahkamah. Seluruh harta akan dibagikan semula mengikut peruntukan, memastikan hak bayi ini terjamin. Kata-kata itu seperti memusnahkan semua niat jahat, sekaligus membuka masa depan baru untuk Intan. Satu masa depan yang tidak lagi terkurung dalam genggaman ketamakan dan penindasan. Amir, selepas detik-detik tegang, menarik nafas lega, merasakan secebis harapan kecil. Walaupun jalan di hadapannya masih penuh ranjau, dia telah menang dalam perjuangan demi kebenaran. Dengan hati yang penuh belas kasihan dan ketabahan, seorang kanak-kanak yang pernah bergelut dengan nasib, Amir tahu bahawa mulai sekarang, Intan akan hidup sesuai dengan darah dagingnya, bukan sebagai anak luar nikah yang sentiasa dianiaya oleh orang kaya dan tamak. Selepas semua orang berangsur-angsur keluar dari bilik mesyuarat, Amir perlahan-lahan melangkah keluar ke koridor bersama Intan. Cahaya pagi menerangi wajahnya, menonjolkan matanya yang jernih, tegas dan penuh keyakinan. Dia tahu walaupun kehidupan baru ini akan penuh cabaran, dia tidak akan pernah melepaskan tugasnya untuk melindungi bayi itu, satu-satunya orang yang disayanginya dan dianggap sebagai hutang budi yang tidak terbalas. Di hadapan banglo, udara sejuk pagi bercampur dengan kicauan burung seolah-olah menandakan satu permulaan baru. Beberapa saksi seperti pengurus rumah berdiri diam, memandang jauh dengan pandangan termenung, seolah-olah paham bahawa walaupun keluarga Iskandar Shah kehilangan sebahagian kuasa, kebenaran dan kebaikan hati akan sentiasa menang pada akhirnya. Mereka diam-diam berharap bahawa dari majlis pengabumian yang penuh tragedi ini akan lahir satu benih kehidupan baru, satu masa depan yang lebih cerah untuk jiwa-jiwa yang pernah dilupakan. Amir berpaling memandang semula banglo itu, tempat yang menyimpan begitu banyak rancangan jahat, air mata dan rahasia gelap. Tetapi kini dia tidak lagi merasa takut. Dia melangkah keluar dengan keyakinan bahwa nilai-nilai murni, belas kasihan, dan keadilan akan menjadi perisai yang melindunginya dan Intan dari segala cabaran di hadapan. Pada saat itu, Amir berkata perlahan kepada Intan, suaranya hangat seperti lagu dodoi ibunya yang telah tiada. "Kau akan hidup dengan adil. Walau berapa banyak pun badai, Abang akan sentiasa ada di sisi kau, melindungi kau. Percayalah pada Abang, karena kita sentiasa ada keluarga yang sebenar, keluarga yang penuh kebaikan dan kasih sayang." Suara itu seperti janji masa depan baru, membuatkan serpihan-serpihan masa lalu perlahan-lahan bersatu, membentuk satu gambaran lengkap tentang kehidupan dan harapan. Keluarga Iskandar Shah, walaupun melalui badai ketamakan dan konspirasi, kini terpaksa belajar menerima kebenaran dan merenung kembali diri mereka sendiri.
Beberapa ahli keluarga menunjukkan penyesalan, tahu bahwa jika mereka hanya mengejar kepentingan tanpa memperdulikan kemanusiaan, akibatnya sentiasa kehancuran keluarga mereka sendiri. Apabila cahaya pagi perlahan-lahan menyebar ke seluruh ruang, Amir bersama Intan melangkah di jalan baru, jalan kemaafan, kejujuran, dan harapan. Perjuangan demi kebenaran telah berakhir, tetapi perjalanan mencari kebahagiaan dan keadilan mereka baru sahaja bermula. Langkah-langkah kecil itu, walaupun perlahan, mengandungi kekuatan untuk mengubah seluruh kehidupan. Seperti satu peringatan bahwa walaupun dalam keadaan paling gelap, cahaya kebaikan sentiasa boleh menerangi dan menghalau kegelapan keegoisan dan ketidakadilan. Korang yang sedang menonton nih dari mana agaknya ya? Coba tinggalkan komen di bawah. Dan apa pendapat korang tentang cerita yang saya sampaikan tadi? Saya harap ianya dapat memberi sedikit hiburan buat semua. Walau apapun, saya doakan semoga Anda semua sentiasa sehat, selamat, dan berada dalam lindungan Tuhan. Semoga dipermudahkan segala urusan Anda. Kalau Anda sendiri ada kisah menarik yang ingin dikongsikan, jangan segan silu untuk tulis juga di ruangan komen. Boleh kita semua baca dan kongsi pengalaman bersama. Jaga diri semua.